Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Lewat tahun 1980-an dulu, Ellen Booker yang merupakan seorang ibu tunggal sangat-sangatlah struggle membesarkan 3 orang anak dia. So untuk mencari duit menanggung kehidupan seharian diorang, Ellen ni terpaksa kerja macam-macam. Dalam satu hari tu dia terpaksa kerja 2 ataupun 3 jenis kerja. Walaupun dia ni ada masalah kewangan yang agak teruk, tapi dia selalu habiskan duit dia pergi joli untuk tengok perlawanan Gusti sebab dia memang addicted gila, dan Gusti ni adalah salah satu permainan kesukaan dia. Tak kisahlah betapa teruknya keadaan kewangan dia pada masa tu, dia mesti akan spend duit dia beli tiket untuk pergi tengok Gusti. Biasanya kalau dia pergi tengok game Gusti ni, dia tak akan tengok seorang-seorang, dia akan ajak kawan baik dia yang bernama Dian. Tapi Dian mula rasa curiga bila anak Ellen meninggal secara tiba-tiba, tapi si Ellen ni langsung tak rasa sedih. So inilah kisah anak-anak Ellen yang telah menemui ajal kerana duit insurans. Ellen Booker lahir pada 9 Jun 1960 dan dia dibesarkan di Missouri, Amerika. Semasa mak Ellen berjumpa dengan ayah Ellen ni sebenarnya dah pun berkahwin dan dia ada anak seramai 7 orang. Selepas ayah dia berjumpa dengan mak Ellen, diorang pun bercinta. Ayah Ellen sanggup tinggal keluarga dia yang pertama ni demi nak bersama-sama dengan mak Ellen, dan tak lama kemudian Ellen pun dilahirkan. Ayah dia ni pula adalah seorang pemabuk dan dia tak pernah kerja tetap tau. Sekejap dapat kerja ni kena buang, lepas tu cari pula kerja yang baru. So repeat lah benda tu. Jadi semasa Ellen ni membesar, dia memang tak rapatlah dengan ayah dia. So mak dia lah yang banyak didik si Ellen ni. Sampailah di umur 18 tahun, Ellen ni telah berjumpa berkenalan dengan seorang lelaki yang bernama Paul Bum. Paul ni pula dah tua, dah level ayah-ayah dah, dan dia ni adalah veteran ataupun kata apa, bekas pencen askar. Tapi itulah, cinta tu kan buta. Maybe disebabkan Ellen ni tak pernah dapat kasih sayang daripada ayah dia, so dia desperate lah nak kasih sayang tu. Pada masa Ellen berkenalan dengan si Paul ni dah kahwin dah anak 2 dah, dan masa tu dia bekerja sebagai seorang driver bas. Dia berjumpa dengan Paul ni pun semasa dia naik bas, dan masa itulah dikatakan cinta pandang pertama. Tak lama lepas tu diorang pun mula bercinta, dan akhirnya Paul pun telah meninggalkan keluarga dia untuk berkahwin dengan Ellen. Jadi dia macam sejarah mak dia tu berulang kembali kepada anak dia. Kalau dulu mak dia pun kahwin dengan suami orang, anak dia pun kahwin dengan suami orang juga. Kemudian pada tahun 1981, diorang pun telah dapat seorang anak perempuan yang diberi nama sebagai Jennifer. Anak kedua pula lahir pada tahun 1985, iaitu Steven. Sebulan selepas Steven ni lahir, Ellen mengandung pula anak yang ketiga. Masa dia tengah pregnant anak dia yang ketiga ni, hubungan dia dengan Paul dah mula ada masalah sebabnya Paul ni curang, ada perempuan lain pula. Jadi untuk hilangkan stres dia, Ellen ni akan datanglah ke beberapa perlawanan Gusti dengan kawan baik dia, Dian. So semasa kandungan dia dah mencecah 8 bulan, suami dia Paul ni beritahu dekat Ellen yang dia sebenarnya ada penyakit sebab pernah terdedah dengan bahan kimia semasa jadi tentera di Vietnam dulu. Jadi dia kata dia kena ke Texas untuk mendapatkan rawatan dengan cepat, kalau tak dia akan mati. Tapi bila dia dah pergi ke Texas, dia terus filekan penceraian sebabnya dia nak kahwin dengan perempuan lain. Maksudnya dia tipu bini dia je, dia tak sakit pun, tapi dia tipu sebab dia nak kahwin dengan perempuan lain. Kemudian pada 25 Julai 1986, Ellen pun telah melahirkan anak ketiga diorang yang diberi nama sebagai David. Selepas suami dia tinggalkan dia, Ellen memang struggle sangat-sangat nak besarkan anak-anak dia, terutamanya dari segi mental dan juga kewangan. Walaupun Ellen nampak stres, tapi jiran-jiran dia cakap diorang tak pernah nampak Ellen pukul anak-anak dia. Ellen akan cuba penuhi kelengkapan dan keperluan anak-anak dia dengan melakukan pelbagai kerja. Paul ni memang taklah nak bagi apa-apa duit ataupun nafkah dekat anak-anak Ellen, dan juga isteri pertama dia pun tak dapat apa-apa juga tau, sebabnya dia sibuk dengan bini baru dia. Tak lama kemudian si Ellen ni pun telah diisytiharkan bankrupt dan rumah dia pun kena lelong. Walaupun Ellen ni mengalami masalah kewangan yang agak teruk, tapi dia tak pernah tak pergi ke perlawanan Gusti. Setiap kali ada Gusti, Ellen mesti akan pergi punya. Dia sanggup spend duit dia yang banyak demi hobi dia tadi. Tak lama lepas tu, Ellen dengan anak-anak dia pun telah berpindah ke sebuah rumah apartmen yang kata apa, kos bayar sewa dia lagi rendah, yang terletak di South Broadway. Pada hari Thanksgiving pada tahun 1988, Ellen jadi semakin stres. Dia dah tak ada mood nak sambut Thanksgiving sebabnya dia dah tak ada duit. So pada hari tu kawan dia call dia nak ajak dia pergi bercuti lah kan. Tapi dia kata Ellen ni macam tak layan dia sangat, dan tiba-tiba dia terus letak call. Sebelum dia letak call tu, dia ada cakap dekat kawan dia ada sesuatu yang terjadi dekat David, dan masa tu David ni dah pun berusia 2 tahun. Jadi Ellen ni pun call 911 selepas dia nampak David tu pengsan tak bernyawa dekat atas santai dan muka dia biru. Masa ambulans sampai dekat rumah tu, yang buka pintu tu adalah anak sulung dia, iaitu Jennifer. Masa tu Ellen tak ada lagi. So tim paramedik ni pun berusaha lah untuk buat CPR dekat David, dan masa diorang nak angkat David ni masuk ke dalam ambulans, barulah Ellen ni datang. Jadi Ellen pun cakap yang David ni sebenarnya dah sesama beberapa hari yang lepas, dan kemudian David ni pun telah dibawa ke hospital. Selama beberapa hari David dekat hospital, doktor sahkan yang otak dia sebenarnya dah pun tak aktif dan bantuan pernafasan perlu dicabut. Sebabnya peluang David nak hidup tu dah tak ada dah. Dia bernafas pun disebabkan bantuan pernafasan tu je. So Ellen pun cakap okey,
tarikh dan David pun meninggal pada 26 November 1988 ketika usia dia baru berusia 2 tahun. Pada waktu petang hari yang sama, Ellen pun tengah bersiap-siap lah nak prepare hari pengebumian anak dia. Tapi kan dia sempat call kawan baik dia si Dian tu dan dia tanya, kau nak pergi tak Gusti? Ada game Gusti nanti ni beberapa minggu akan datang. Dian masa ni dah rasa pelik, anak kau baru je meninggal, lepas tu kau dah sibuk nak pergi tengok game Gusti. Tapi Dian cuba fikir positif, maybe ni cara Ellen nak lepaskan rasa sedih dia kot. Esok tu Paul baru tahu yang anak dia meninggal dan punca kematian adalah disebabkan mati mengejut. Selepas kematian David, Ellen telah mendapat duit insurans sebanyak $5,000 daripada majikan dia. Dan ini adalah kali pertama Ellen pegang duit sebanyak tu tau. Disebabkan dah dapat duit banyak, dia jadi rambang mata dan dia terus pergi joli duit tu sampai habis. Selama David meninggal, dia sikit pun tak tunjuk yang dia ni sedih, menangis ataupun berkabung. Kalau kawan-kawan dia tanya pasal David kan, dia boleh cerita dengan relax je tanpa ada rasa sedih langsung. Kalau seorang ibu yang normal cerita pasal anak dia yang dia mengandung selama 9 bulan yang dia jaga sampai 2 tahun, kalau dia nak flashback balik kenangan dia dengan anak dia, si ibu ni mesti nangis punyalah. Melainkan kalau dia cerita relax tak ada apa-apa, itu macam ada yang tak kena, betul tak? Selepas 8 bulan David ni meninggal, Ellen telah membeli 2 polisi insurans untuk anak dia yang berjumlah $100,000 seorang. Tapi disebabkan pada masa tu dia tak ada duit banyak kan, so dia tak boleh nak bayar insurans tu dalam tempoh jam ke masa yang lama. Sampailah pada 13 September 1989, pada hari tu si Ellen ni tengah memasak dan Jennifer ni pula tengah mandi dalam bilik air. Dan masa ni usia Jennifer dah pun berusia 8 tahun. Masa dia tengah main Barbie dalam tak mandi tu kan, tiba-tiba guys dia terkena renjatan elektrik. Masa Jennifer tengah jerit ni, Ellen dengan Steven terus berlari ke bilik air. Rupa-rupanya ada hair dryer yang termasuk ke dalam tub mandi dan switch dia tengah on guys. Tak tahulah macam mana hair dryer tu boleh ada kat dalam tub mandi ataupun macam mana hair dryer tu boleh masuk kat dalam tu. Kemudian Jennifer pun telah dibawa ke hospital dan Ellen pun pesan dekat Steven macam mana nak cerita dekat doktor kalau doktor tanya. Jadi bila doktor tanya apa yang terjadi sebenarnya, macam mana kakak dia boleh terkena renjatan dan macam mana hair dryer tu boleh ada dalam tub mandi, Steven pun cakap dia yang bersalah. Sebab dia yang bawa hair dryer tu daripada bilik mak dia dan masuk ke dalam bilik mandi and then dia pasang. Sebabnya dia kata dia nak kakak dia keringkan rambut Barbie, tapi hair dryer tu terjatuh pula ke dalam tub mandi dan kakak dia pun terkena renjatan elektrik. Tapi sebenarnya Jennifer tahu yang adik dia tak bersalah. Sebabnya masa dia tengah mandi tu, adik dia tak ada pun datang ke dalam bilik air, sampailah dia jerit barulah adik dia datang. Tapi disebabkan mak diorang dah pesan dekat diorang macam mana nak cerita balik dekat doktor apa yang terjadi pada hari tu, so Ellen ni pun ikutlah cakap mak dia. Selepas 12 hari daripada kejadian tadi ni, si Ellen telah tekuk muka Steven dengan bantal sampailah dia meninggal. Lepas tu dia salahkan vaksin yang baru-baru ni anak dia ambil dan dia kata vaksin ni lah punca anak dia meninggal. Masa ni Dian dah mula rasa pelik dengan kejadian ni. Dia pelik sejak awal-awal David meninggal dulu. Dia dapat rasakan yang Steven meninggal bukan disebabkan vaksin, tapi sebenarnya telah dibunuh oleh Ellen. Sebab apa dia kata pelik? Sebabnya setiap kali anak dia meninggal, Ellen ni langsung tak tunjuk rasa sedih. Akhirnya dia nekat untuk call polis dan report pasal kematian anak-anak Ellen yang mencurigakan. Korang bayangkan tak sampai sebulan Steven ni meninggal, si Ellen ni dah beli kereta baru dengan menggunakan duit insurans anak dia. Tapi kali ni duit insurans tu dia tak dapat lagi sepenuhnya sebab kes kematian Steven ni masih lagi dalam siasatan. Pada masa yang sama, polis pun tengah kumpul bukti untuk dakwa si Ellen ni dan akhirnya Ellen pun kena tangkap pada September 1991 atas kesalahan membunuh. Dalam perbicaraan dia, dia mengaku yang dia terdesak nak duit dan dia jugalah yang telah membunuh David. Dia tekuk muka David dengan menggunakan bantal sampailah anak dia tu sesak nafas dan meninggal, dan si Steven pun mengalami nasib yang sama juga macam David. Dia juga mengaku yang dia sebenarnya yang buang hair dryer ke dalam tub mandi semasa Jennifer ni tengah mandi dalam tub. So akhirnya Ellen pun telah dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa peluang parol. Manakala Jennifer pula telah dihantar ke pusat kebajikan kanak-kanak dan pada masa tu Paul ni cubalah untuk mendapatkan hak jaga anak dia lah. Tapi dia tak berjaya sebabnya sebelum ni pun dia dah culas membayar nafkah anak-anak dia. So ya, dia tak dapatlah hak penjagaan ke atas Jennifer. Lepas tu Jennifer pun telah diserahkan kepada keluarga angkat. Memang gila sebab duit insurans je kau sanggup bunuh anak-anak kau. Bila baca kes ni, Nina teringat ada satu kejadian yang pernah terjadi kat luar negara juga, yang sepasang suami isteri yang mana suami dia tolak isteri dia tengah mengandung jatuh daripada gaul. Jadi bila isteri dia meninggal, dia dapat duit insurans tu, dia ada pergi joli. Tak ada perasaan doh, serius. So Nina rasa itu sajalah untuk hari ni. Kalau korang suka dengan video Nina, jangan lupa untuk like dan komen dekat bawah, okey? Dan kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah dan turn on notification juga sebab ada banyak lagi kisah-kisah menarik yang Nina akan kongsikan pada masa yang akan datang. Dan follow juga Nina di TikTok dan juga Instagram. Kita akan jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum.